Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku nak kena buat satu cerita dalam aku punya channel ni. So, channel ni aku letak RM Music. Dan mungkin aku akan bercerita dan mungkin aku akan letakkan muzik. Aku ada lagi channel yang channel merepek-epek ni. Tapi channel tu sekadar meluahkan sajalah ya. So, mungkin sedikit sebanyak dalam perjalanan manusia ni kita boleh membantu sikit kan. Okay, so banyak kadang-kadang manusia ni dia terlihat sesuatu dia terlihat. Kadang-kadang dia mencari-cari apa yang aku lihat ni. Apa yang aku lihat ni, apa yang aku pandang ni, apa yang aku tengok. Okey, itu manusia hakikat. Kadang-kadang dia tak nak tengok tetapi akan terdengar bermacam-macam. Mungkin yang mengganggu manusia. Mengganggu seseorang. Bila terdengar sesuatu yang dia tak nak dengar, mungkin terdengar sesuatu yang dia dengar. Yang dia dengar baik tu mungkin akan menjadikan dia tidak baik, dan yang tidak baik itu juga akan menjadikan dia jadi baik. Sedangkan benda tu adalah yang sama. Yang membezakan keadaan tu adalah lumrah kehidupan yang mereka jalani ni. Sebenarnya apa yang mereka lihat, kelakuan, apa yang mereka sedang tontonkan, dan apa mereka sedang lakukan, dan apa yang mereka sedang fikirkan. Begitu cerita dia. Dan kenapa mereka tercari-cari, kenapa mereka nak tahu. Kenapa aku nak tahu? Kenapa ada rasa ingin tahu? Kenapa ada rasa ingin tahu? Kenapa nak rasa faham? Kenapa nak tahu sudut tu? Kenapa? Okey. Kenapa perlu tahu? Dan kenapa aku kena faham ilmu ni? Kenapa dia bawa ilmu ni? Kenapa ada bercanggah pada sini? Kenapa? Kenapa dia canggah ni? Kenapa dia cakap lain? Kenapa dia ni? Ini semua ni kita yang ditontonkan. Faham? Fokus Kita sedang ditontonkan dan kita sedang diperlihatkan. Dan kita harus mengenali apa itu ujian. Apa itu ujian dan apa itu disoal, dan apa itu mereka harus faham. Apa yang mereka tahu tentang kehidupan, apa yang mereka tahu tentang alam kehidupan, apa yang mereka tahu dalam alam barzah, apa yang mereka faham dalam keadaan padang mahsyar. Apa yang mereka faham? Berbilion-bilion tahun. Okey, ini simple. Tanya pada orang tu, bagaimana kau tahu? Aku belajar daripada Syekh Al-Syekh dan Al-Syekh. Ya, betul. Tak ada masalah. Fahaman tu lah diajar, kau melihatnya, kau faham dan disampaikan. Okey, faham Disampaikan. Dan disampaikan melalui apa yang difahami, apa yang terlintas, apa yang tahu daripada apa yang dibaca, apa yang dia lihat tu, yang dia faham tu, apa yang difaham, apa yang dilihat, apa yang dibaca. Kemudian dan diberitahu. Okey, diberitahu. Untuk apa? Adakah orang yang sampaikan tu dia tahu? Bagaimana dia tahu? Penghujung dia bagaimana dia mengetahui? Dia menceritakan mengetahui itu dari sudut mana? Sudut pandangan mata dia. Dan dia memahami dari apa yang dilihat. Dia lihat daripada mana? Dia melihat daripada tulisan, daripada seseorang yang telah menulis. Baik, tak salah. Lebih tepat lagi, seperti manusia, kau kena tahu dalam apa yang zahir dalaman. Kau mungkin ada orang yang melihat. Akulah, ketika tak tuju aku pula tadi. Mungkin mereka terlihat apa yang terzahir. Apa yang zahir ni? Zahir tu apa yang dalam je. Apa dalam tu? Untuk kita memahami apa yang disampaikan tu, apa yang dicakapkan tu. Dan sebenarnya apa yang dia sedang lakukan dan apa yang dia sedang buat.
Pening ni. Pening ni. Pening. Okey. Contoh Ni pen. Pen Okey, pen. Semua pen. Semua bukan dia panggil pen. Bila kau terlihat pen, kau akan tahu ini pen. Manusia kan tahu ini pen. Reality. Pen. Tapi untuk dalam lagi, faham tak? Untuk faham dalam lagi. Cukup sekadar tahu, aku kenal lah ini pen. Budak-budak sekolah pun tahu. Memang budak sekolah tahu. Mesti ada pen merah, mesti ada pen biru. Dan ada perbezaan untuk digunakan dan tidak boleh digunakan. Faham tak? Benda ni pun dia bukan sesuka hati untuk dibuat. Faham? Semua ni walaupun apa yang manusia ciptakan, mesti ada peraturan yang mereka harus mengetahui. Faham tak? Contoh jangan kata pengarut. Okey, kau tahu ni pen. Pen tak semua sama. Okey, tak semua jenama ni sama. Kau akan membaca. Okey, sini ada tulis 0.5 red. 0.5 red. Aku dah faham dah. Ini pen merah. Macam tu. Manusia kata, okey, aku beli pen merah ni 0.5. Okey, contoh sini tulis lah kan. Ni tulis. Contohlah tulis lah. Dia tulis ni. Contoh ni tulis ni. Okey, jadi dia nak faham lah. Siap tulis lagi Faber-Castell. Tulis Faber-Castell. Faber-Castell Okey, ni Faber-Castell punya pen. Jadi dia beli, aku nak beli pen merah. Jadi pen merah ni, adakah dia boleh gunakan untuk semua apa yang dia nak tulis? Ataupun nak isi borang ke? Boleh tak? Janji dia pen dia. Tak boleh. Dia mesti guna pen biru. Jadi pengetahuan pen pun ada dalaman dia, ada kefahaman dia, ada pengetahuan dia walaupun pen. Dengar sini, aku nak cerita tentang pen dengan manusia dari dulu. Jadi bila cerita pasal dia merah, kau tahu dia pen merah, kau nak pastikan dia pen merah, kadang-kadang boleh tertukar. Jadi kau mesti try dulu. Ni tulis. Kau nampak merah. Mana-mana dapat merah ni? Daripada sini. Faham? Kalau dia tak bagi sini, kau tak nampak dia merah. Kau cuma faham merah daripada mana? Daripada kau faham, kau nampak dia tulis je. Tapi aku pula tujuh aku pula ni. Tapi mereka yang kat luar sana tu, dia kena test dulu. Betul ke? Elok ke? Tulis dulu. Jadi kita nak beza manusia. Manusia ni ada tahap macam tu. Ada manusia tahap yang dia sampai situ. Ada manusia dia faham sampai tahap dia nak macam ni. Jadi manusia mana lebih bagus? Mesti orang kata, manusia begini. Tak lagi, tak. Walaupun dia dah test, dia akan tahu. Tak semestinya pen ni kena ada je dalam diri dia nak bawa pen bila. Dia kena ada pen lain. Maksudnya pen biru. Takkanlah pen ni saja dia nak isi borang. Mesti ada peraturan. Betul? Dia ada expired dia semua. Macam itulah. Ini pengetahuan daripada pen. Daripada mana aku nak cerita pada mereka yang sampaikan ilmu tu. Dia cerita Quran bergolek-golek, alam bazar semua apa. Tapi kita tahu ada satu sudut ni datang daripada mana. Dia cerita pasal Nabi tu. Nabi begini, Nabi begitu, Allah begini. Tapi dia sahihkan tu daripada mana? Tengok ni. Okey. Jadi untuk pengetahuan, bila dah tahu, kita kena ni dulu. Lepas dah faham ni, dan kena tahu beza. Macam mana kita tahu beza? Yang ini boleh terus macam ni ke? Yang ni tak terus tak? Jadi
setiap ilmu ni yang dibawa oleh Nabi-Nabi ni, walaupun mereka dapat semua ilmu ni, pemahaman dia tinggalkan dan dia kongsikan dan diterjemahkan daripada perjalanan. Bagaimana dia dapat satu pengalaman daripada perjalanan daripada Allah. Okey. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, apa yang dia ceritakan, tapi manusia suruh melakukan tu untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan hasil. Adakah Nabi buat begitu untuk mendapatkan ganjaran dan mendapatkan hasil? So dah nampak? Dah nampak ke tak nampak? Dah nampak ke tak nampak? Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.